So hello guys, welcome back to my channel. It's me Nabil. I know it has been a long time since aku tak buat video. I know. Okay, but today sebab aku dah cakap dah, aku dah tak tahu dah nak buat video apa. And then it suddenly pops out. Okay, so yeah, without further ado, let's roll to the intro. I'm Nabil, I remember the name. So, macam as you guys can see on the title below, hari ni aku nak ajak korang yang mana Gen Z, Gen Strawberry, Gen Alpha tu kan, yang mana tak boleh langsung nak survive, semua benda nak disuap, semua benda nak sediakan depan mata, tak boleh susah sikit terus otak tak function, macam tu kan. Jangan risau, aku pun Gen Z. Okay, macam mana korang nak survive ataupun buat assignment menggunakan telefon? So yeah, let's go to the video. Okay, so mula-mula pada yang tak ada lagi apps Microsoft Word tu, korang kena download lah kan. Lepas tu takkanlah tiba-tiba dia puff ada kat dalam phone korang. So korang download and make sure kan, kalau korang tengok kan, dia mesti ada Microsoft Corporation sebab dia ada banyak tau. Kalau korang tengok bawah lain, macam bawah nama apps tu dia ada nama dia punya tu lah, Adobe Productivity ke apa ke. Make sure korang download yang Microsoft Corporation punya. Okay, lepas tu korang tunggulah dia download, install. Bila dah boleh install, korang buat apa lagi kan, korang open lah. Okay, ini tak payahlah allow notification tu, korang sendiri boleh fikir lah. Lepas tu dia akan tanya language, English lah kan. Takkan kalau korang boleh cakap Sepanyol ke, terus lah. Lepas tu allow. And then korang ni je sebab dia nak access segala korang punya gallery semula in case korang nak masukkan gambar ke apa nanti kan. Lepas tu korang pergi dekat kan yang ada 3 tu kan, kat atas tu. Lepas tu korang login lah dulu. Untuk yang tak ada account, korang sign up lah. Mula-mula aku ingat aku ada account, rupanya tak ada. So aku sign up yang baru lah. Biasalah proses dia, masuk email semua tu lah. Aku skip lah part ni. Okay, time ni korang kena masukkan email korang lah. Yang korang nak ni pastikan boleh login lepas tu dia akan hantar kod. And then korang kena buka email lah. Dan korang kena baca lah dia punya kod tu berapa. Dan korang masukkan lah nombor dia. Kalau dia loading lama sikit tu, benda tu normal lah. And then kau tekan next. Then kau masukkan password. Lepas tu dia akan minta korang set up password lah. So korang set up lah. Jangan lupa pula. Kalau boleh tulis lah atas notebook. Okay. Lepas tu dia ada minta phone number. Benda ni untuk senangkan korang in case lah korang lupa kan. Tapi kalau kau jenis nak tukar-tukar nombor setiap bulan tu, kau tak boleh nak cakap apa lah. Ini in case lah korang dah tukar handphone ke, ada rezeki lebih ke kan. Korang ingat lah. Maksudnya kalau korang reset password tu senang. Macam tu. Faham tak? Lepas tu send code sekali lagi. And then korang dah boleh sign in. So korang sign in lah. Kalau sign in tu dia ambil, lepas tu dia loading lama. Benda tu normal. Kau relax aku tak payah nak menggelabah pula. So tada. Okay, sekarang ni macam biasa lah. Macam korang nampak lah kan. Macam korang selalu nampak. Okay, mari aku terangkan dulu. Okay, ini dia punya tab lah, yang home, insert semua tu. And then kalau kau scroll bawah atas tu, kau nampak kan dia ada alignment, center semua. Sekarang aku nak ajar korang macam nak masukkan gambar. Okay, first korang pergi ni lah, Google kan, sebab kita nak cari logo. So korang boleh type lah kan, apa tu, College Vocational logo. Selalunya korang macam tu lah kan, korang buat kan. Takkan korang nak simpan, yelah mungkin korang akan simpan gambar, tapi untuk first time korang memang akan download, betul tak? So ni korang download image. Lepas tu kan dia tengah downloading file, and then dia dah save apa semua. And then kau nampak tak macam yang aku cakap tadi tu lah, dia ada tab tu. Kau tekan dekat home tu, kau tekan insert, and then kau tekan picture, foto semua. Then dia boleh ambil terus daripada galeri korang. Then done. Dia akan scan dulu lah. Lepas tu korang tekan finish. So korang alter lah. Korang boleh kecil besarkan. Janganlah sebab korang cakap handphone ni kecil susah, tak ada. Korang boleh kecil besarkan benda tu. Okay, sekarang kita nak kecilkan. Dia macam gambar tu dia sepatutnya kena zoom, tapi kan dia macam lebar sikit. So korang boleh crop.
So korang tekan lah dekat gambar tu kan, macam ni kita try center dulu kan, tapi dia tak boleh kan, dia macam unable kan. So kita edit dulu lah gambar tu, kita tekan picture. Lepas tu kita tekan crop picture, then kita kecilkan lah sikit kan, sebab kita nak zoom benda tu kan, so tak nak dia makan space at the same time. So korang dah crop apa semua, ni lah kira macam korang proceed lah kan. Korang tengok semua tu. Lepas tu just tekan je dekat dekat yang gambar tu ataupun kat screen. So nampak dia terus auto potong. And then korang tekan kat gambar tu. Lepas tu korang tulis lah macam kan kita ada, tapi sepatutnya bukan ke. Ni. So kau tekan, kau adjust lah tempat gambar tu kat mana apa semua. And then kau tekan lah kat mana kau nak adjust dia apa semua kan. And then kau masukkan lah. Biasa kita akan tulis lah college vocational. Contoh macam aku dulu college vocational degree. Ini daripada tepi kan. Kau relax je. Benda kita buat dia. So kita boleh adjust. So kau type lah dulu. Kau type kan. Kau dah type. Sekejap. Aku bagi lajukan sikit klik ni. Tapi saya lagi kau laju-laju sangat. Aku dah macam rap pula. So macam tulis lah nama college. Aku rasa korang tahulah kan, standard lah. Mesti akan ada lecturer, mesti akan ajar. Tapi aku tak rasa lecturer ajar. Dia macam common sense lah. Bagi cantik lah. Macam kemas lah. Bagi kemas. Masukkan alamat. Lepas tu course. Nama kau. Course tu maksudnya subjek apa. Kau punya aliran apa. And then subjek apa. Macam ni nampak dia boleh center. Kau tekan home tu, kau pilih je center kau nak justify semua ada. So lepas tu kau nak masukkan table, kau pergi dekat insert, kau tekan table. Lepas tu kau tulis lah dekat table tu. Contoh macam ni, nama. Then type lah nama. Takkan benda tu aku nak ajar kan. Lepas tu nombor metrik. Mesti korang macam curious kan. Macam habis kalau yang table yang terlebih ni nak buat macam mana? Korang tak payah risau. Korang tengok lah kat table tu nampak dia ada delete, insert delete. Korang just scroll je atas bawah. Okay, tu macam ni aku nak delete ni kan. Aku just highlight je mana kolom yang aku nak delete tu. Sekejap. Sebab ni aku voice over. So aku dah highlight and then tekan delete. Then settle. Then aku drag je bagi panjang. Dan aku delete lah sebab contohlah ini untuk assignment aku je. So aku masukkan nama aku, nama penuh aku lah. Lepas tu aku masukkan nombor metrik aku. Lepas dah masukkan nombor metrik aku, lambat lah sekejap sabar sebab benda ni voice over. Korang bertenang. Kau haraplah benda ni membantu korang. Biarlah lambat sikit supaya korang boleh slow-slow lah kan, catch up sebab nak guna handphone kan. Dan highlight dan kau buang je yang lebih tu. Lepas tu bawah tu kau boleh ni dah. Kau dah boleh macam ni lah. Aku masukkan kursus apa. Aku pun sebenarnya jujur aku dah tak ingat dah kod kursus aku. Dia H apa benda. H ke? Bukan H. Dia BPP. Tapi sebelum BPP tu dia ada depan dia tu aku tak ingat lah. Nampak sebab aku dah lama tinggal. Contoh 001. Macam ni automasi pejabat ke, typing master ke. Aku tak tahu lah sekarang korang punya subjek nama apa kan. So itulah nama subjek korang kan. Contoh course pengurusan perniagaan, subjek typing master contoh. Lepas tu kau dah kecil sebab kau nak tengok okey tak okey tu kan. Lepas tu kau selang lagi. Contohlah kau masukkanlah nama pensyarah. Kau tulis nama pensyarah. Nama pensyarah ni pun nama pensyarah betul. Nama bapak tu yang tak betul. Sebab aku dah tak ingat nama bapak dia. Sebab bapak dia bukan bapak aku. Tapi itulah dia. Itulah nama aku punya lecturer dulu. Masa yang modul yang dia ajar typing master tu. So tulislah nama dia apa semua. And then enter. Kau tulislah tarikh. Kena hantar. Due date. Deadline assignment tu kan. Tarikh hantar. Bertindih. Lepas tu masukkanlah tarikh hantar dia berapa. Biasanya kalau kau pergi UiTM ke Open University ke UUM ke, ini je lah format yang biasanya lah front page. Kadang-kadang lecturer dah bagi dah front page, cuma kau kena edit lah ikut kan. Front page yang dia bagi. Kalau dia dah bagi tu kau ikut je lah, kau edit je lah. Tapi kalau dia tak bagi tu inilah biasanya format dia macam ni lah. Kalau kau nak
kemas lagi, kau tambah lah kotak keliling kan. Itu kau boleh pergi dekat layout, lepas tu bahagian design. Nanti ada lah bagi ni. Tapi aku tak tunjuk lah tutorial ni. Aku tunjuk yang basic-basic dulu. Sebab korang kan baru first time kan nak guna dekat handphone kan. Lepas tu macam ni, nampak ni aku highlight yang mana aku nak bold kan. Highlight, pergi tab home and then terus tekan bold je. Yang B tu kan. Lepas tu terus tekan bold je. So tengoklah kemas kan. Macam nama college, alamat college aku bold. Yang macam nama aku tak bold lah macam tu. Okay, ni nak pergi new new page. Kau pergi dekat tab insert. Lepas tu ada blank page. Ini kau ni lah. Kalau dia tak nak, biasanya dia minta lah isi kandungan kan. Kalau dia tak minta, kau boleh lah terus kau betulkan lah dia punya alignment dia. Pergi terus yang dekat belah kanan terus kan. Isi kandungan. Contoh. Lepas tu macam ni. Contoh isi kandungan kan biasa ada kotak-kotak. So kau tekan lah. Kalau macam habis kalau saya tak nak kotak kotak tu macam tak nak garis-garis macam ni, nak garis-garis macam lain, kau explore benda ni, kau kena explore, try in error, faham tak? So tak ada pressure pun, macam maksudnya at least kau siap lah, tak ada kau nak tunggu giliran guna orang lain punya laptop semua, so lambat kan, kau nak pinjam laptop orang lagi, itu kalau orang bagi, faham tak? So nampak macam ni aku dah betulkan isi kandungan apa semua, macam aku adjust lah nombor isi kandungan, muka surat semua kan. Aku je saja simple lah untuk page pertama, page kedua apa semua kan. Kalau korang nak tambah lagi muka surat nanti korang nampak ni macam ni aku ajar korang tambah row semua kan. So macam kalau korang nak tambah muka surat tu, macam aku cakap tadi, korang pergi je dekat tab insert, cari blank page. Lepas tu korang dah highlight. Kalau korang nak betulkan apa dia punya font kan, korang pergi, korang highlight semua. Lepas korang cari yang Aptos body tu kan, kat situ lah dia punya font. Kau tekan yang tu. Dan kau carilah kalau dia minta Arial size 11, kau tukarlah Arial size 11. Kalau dia minta Times New Roman size 12, biasanya dua ni je lah, dua ni punya font je. Then kau tukarlah Times New Roman, nampak macam ni kan. Sebab dia tak boleh search, tapi kau kena turun ke aku je yang tak tahu, boleh search sebenarnya aku je yang tak tahu. So tak tahulah korang kebik-kebik lah, sebab ini apa yang aku buat lah masa aku study dulu. Then kau tukar lah dia punya font size dia kan. Macam biasa Times New Roman dia akan 12, Arial dia akan 11. So dah ni so macam ni, kau nampak dia macam tak tukar kan. Kau relax je, benda ni memang dia macam nanti kau save tu tahu dah tukar dah, tahu dah ni dah. Tapi in case lah kan, macam kau dah save dia tak tukar, nanti bila kau nak print tu kan, kau recheck lah balik. Kau janganlah terus ni terus print. Kau recheck balik kalau ada yang macam font tak tukar, benda-benda kecil macam tu kan, maksudnya tak mengambil masa yang lama. So kau boleh je edit time masa kau nak print tu, betul tak? Janji macam ni, tengok ni, terus tukar kan. So macam senang lah kan. So macam tak edit alignment sikit-sikit lari tu kan, macam tak menyusahkan orang sangat lah kan. Ini kalau sambil-sambil kau nak tunggu azan maghrib, azan isyak pun kau dah boleh buat assignment kau. Faham tak? Padahal guna handphone je, kau tak payah pun nak paksa-paksa mak kau beli laptop, paksa-paksa bapak kau cari duit beli tab. Faham tak? Kalau kau mampu tak apalah. Ni macam ni aku dah save apa semua kan, nama dokumen apa semua aku nak hantar. Katalah macam simpan dekat WhatsApp lah, senang. Sebab nanti kalau nak print pun senang kan, daripada WhatsApp. So nanti kau just buka je WhatsApp web dekat PC tu. Then kau buka je, kau buatlah group kau sendiri yang dalam tu ada kau seorang je. Jangan pula kawan kau nanti dia curi kau punya assignment, petak pula kau kan. So ni kau tunggulah sekejap kan, mungkin dia still macam loading, macam blur-blur kan. Lepas tu nampak dah settle. Lepas tu dah double tick, nanti kau buka je WhatsApp web, kau just tekan, nanti dia akan auto download. So kau masa nak print tu lah dia auto download, then kau buka. Lepas tu kau adjust lah macam font apa semua kan. Kau recheck lah balik time tu kalau kau nak tambah page number ke, boleh je. Macam ala diorang pun tak adalah macam print je tak boleh edit. Mestilah diorang macam bagi kau tengok dulu kan, page mana yang nak colour, page mana yang tak colour, faham tak? So senang lah daripada kau asyik mengharapkan laptop orang. Lama-lama memanglah mula-mula orang macam tak berkira, lama-lama orang akan rasa. Percayalah, mana ada manusia yang nak tolong. Wa'imah keluarga kita sekalipun tak adanya nak tolong beria-ria sangat, sikit-sikit boleh lah. Lebih-lebih siapa nak layan, faham tak?
So macam tu je lah tutorial hari ni. Macam tu, macam ni aku terus tekan, terus boleh buka. Nampak? Ni, so inilah dia punya contoh lah macam ni. Sampai dekat friend page. Sama je kan yang macam, ni aku sengitkan sikit. So nampak tak? Sama je. So I guess macam tu lah caranya. Aku dah ajar step by step macam mana nak buat assignment. So jangan malas. Jangan kata, mak ayah saya tak ada duit nak belikan saya laptop. Mak ayah saya tak ada duit nak belikan saya iPad. Macam tu tak ada. Guna otak. Okay? Sebab that is how the same daripada aku SEM 1 sampailah ke SEM 8. Macam tu lah cara aku survive dekat KV. And aku kadang-kadang usually like aku pinjam laptop member hanya untuk aku edit format dia je, macam alignment dia ke, macam tu kan. And then nak print. Kadang-kadang sometimes bila sebelum print tu aku ubah kat situ, aku edit. Ni tak sama besar dia, semua nak masukkan size muka surat semua kan. So yeah, aku harap video ni berguna. If korang nak more cara untuk guna apps lain macam Excel ke, PowerPoint ke, ataupun Canva ke dekat handphone kan, korang boleh komen below. Okay? So bye. See you guys on the next video.